إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد والحمد لله kita rafa'akan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Pada pagi ini dapat kita sambung Al-Jauhar Al-Mawhub pada membicarakan tentang bab yang ke-17 dah, masuk bab yang ke-17 dah. Kelebihan sedekah. Kelebihan sedekah setelah zakat. Ya. Bab yang ke-16 zakat. Selesai bab yang ke-17, bab yang ke-16 zakat. Selesai bab yang ke-16 berkaitan dengan zakat, kelebihan orang yang menunaikan zakat, ancaman orang yang tidak menunaikan zakat. Masuk kita bab yang ke-17, kelebihan sedekah, pada menyatakan kelebihan sedekah. Kelebihan sedekah ni, pada bab yang ke-16 membicarakan tentang zakat, yakni sedekah wajib. Dia sedekah juga zakat ni. Zakat ni sebenarnya sedekah juga, tapi dia panggil sedekah wajib. Yang ni sedekah sunat pula. Mari kita baca. Pada menyatakan kelebihan sedekah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Firman Allah Ta'ala, dimulakan dengan firman Allah Ta'ala. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bermula mereka yang menafkahkan harta. Bermula mereka yang menafkahkan harta mereka itu dengan malam dan siang. Pada malam dan siang, tersembunyi dan nyata, sama ada sorok-sorok ataupun terang-terangan. Maka bagi mereka itu pahala pada Tuhan mereka, dan tiada ketakutan atas mereka itu, dan tiada mereka itu duka cita. Surah Al-Baqarah 274 yang membicarakan tentang orang yang menafkahkan harta mereka, dengan maksud orang yang menafkahkan dengan maksud yang sunat, bukan yang wajib. Yang wajib tu memang wajib dilakukan, ni yang sunat.
yang mana dia menafkahkan sebahagian daripada harta mereka malam atau siang. Jadi yang pertama, nak menafkahkan ni dia tak kisah malam atau siang. Dia tak kisah, malam pun boleh, siang pun boleh. Tu yang pertama. Yang kedua, kita dapat faham juga tersembunyi ataupun nyata. Di sinilah kita dapat faham bahawasanya sedekah ni, kita tak boleh kata orang yang sedekah secara nyata, secara zahir tak ikhlas, tak boleh. Kalau nak sedekah, biar sorok-sorok je, jangan biar orang tahu, baru ikhlas. Kalau dia buat secara terbuka, orang dapat tahu, maka itu tanda tak ikhlas. Tidak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 274 sendiri, katakan sedekah tu sama ada sembunyi ataupun nyata, secara tersembunyi ataupun secara nyata. Jadi kita tak boleh kata lah yang pegang cek besar, tak boleh kata tak ikhlas. Kalau kita kata tak ikhlas, sebab tu dia buat cek besar. Bermakna kita bagi tahu kalau kita jadi dia, kita tak ikhlas. Sebab kita buat hukum letak dia tak ikhlas tu berdasarkan kita. Kita kata aku ni, kalau aku tak ikhlas ni, lepas tu dia kata orang tu tak ikhlas juga. Sedangkan mana boleh? Sedangkan mana boleh? Apabila seorang itu menginfakkan harta dia secara tersembunyi ataupun secara nyata, nak kata dia ikhlas atau tidak, dia bergantung pada hati dia. Dia bukan bergantung pada secara nyata ataupun tidak. Kalau seorang tu dia boleh menginfakkan hartanya secara nyata dan dia dapat kawal hati dia daripada riak ke, sum'ah, ujub, takabur, maka tak ada masalah. Tak ada masalah untuk dia menginfakkan harta dia tadi tu secara terang-terang, secara terbuka, tak ada masalah langsung pun. Sebab apa? Disebut kat sini, sama ada siang ataupun malam, sama ada tersembunyi ataupun nyata, maka bagi mereka itu pahala pada Tuhan mereka. Dapat pahala, ada pahala. Dan tiada ketakutan. Ini satu lagi. Tiada ketakutan, la khaufun alaihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan tiada ketakutan atas mereka itu, diorang tak takut, dan tiada mereka itu duka cita. Tiada ketakutan, tak takut dan tak duka cita. Mereka tak takut dan tak duka cita. Duka cita apa ni? Tak takut apa? Orang yang menginfakkan harta dia, dia akan risau harta dia habis. Dia mari, terus mari, takut harta dia nanti habis dengan infak. Sedangkan Nabi kata, tak pernah ada dalam sejarah orang yang menginfakkan harta dia kemudian dia apa-apa ke dana. Tak ada. Tapi tak tahulah kita percaya ke tidak. Tak tahu kita percaya. Kita kata percaya pada Nabi. Nabi kata tidak akan apa-apa ke dana, tidak akan miskin orang yang infak. Tak akan miskin. Walaupun dia infakkan harta dia sampai dia miskin pun, lepas tu dia tak miskin juga. Takkan miskin orang yang infak harta. Kita tak. Kita bimbang kalau aku bagi banyak sangat, nanti kan tak cukup. Kalau aku bagi banyak tak cukup, jadi itulah aku bagi sikit. Maka dia bagi sikit aja. Bagi sikit pun tak apa, benda sunat. Bagi sikit berapa pahala, bagi banyak berapa pahala. Cuma akan datang ketakutan dekat hati kita, harta tu habis, tak cukup nanti, sebab kita infak. Sedangkan orang yang betul-betul menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang yang betul-betul, la khaufun alaihim walahum yahzanun, dia takkan rasa duka cita dan dia takkan rasa sempit dada dia sebab harta dah habis. Kalau percaya kita, kata kita beriman dengan Al-Quran, kalamullah, ni
Betul ke kita beriman? Kita tengoklah kita boleh ke tak boleh. Boleh buat ke tak boleh buat. Dia bergantung kepada tengok orang tu tau. Kalau orang tu infak ni dia bukan berdasarkan jumlah. Ramai orang ingat infak ni berdasarkan jumlah. Jumlah berapa? Tidak. Infak ni, sedekah ke infak ni, dia bukan berdasarkan jumlah. Dia berdasarkan nisbah. Orang yang ada RM1,000 dalam bank tu je ada. Kalau dia infakkan RM10, maknanya dia infakkan 1%. Kalau ada RM1,000, dia infak RM10, dia infakkan 1% daripada harta dia. Pahala dia adalah pahala kan. Tapi kalau dia ada 1 juta, dia infak RM100, mana lagi besar pahala? Lagi besar pahala orang yang infak RM10, tapi dia ada RM1,000, berbanding orang yang infak RM100, tapi sebenarnya dia ada RM100,000, katalah contoh. Sejuta, dia ada sejuta, banyak duit dia sejuta, dia infakkan RM1,000, mana lagi besar pahala? Orang ada RM100, infak RM10. Melampau sangat. Orang ada RM1,000, infak RM10. Logik sikit. Ada RM1,000, infak RM10, berbanding ada RM1,000,000, tapi dia infak RM1,000. Jauh lagi besar pahala yang infak RM10. Infak ni dia bukan berdasarkan jumlah. Kalau infak berdasarkan jumlah, kesian dekat orang miskin. Orang miskin tak boleh infak. Orang miskin ada berapa dalam poket dia? Ada RM100. Dia masuk tabung RM10. Maknanya dia telah menginfakkan 10% daripada harta dia. Banyak tu. Kalau orang ada RM100,000, maknanya dia infakkan RM10,000. RM10,000 tu, dia ada RM100,000, dia infakkan RM10,000, itulah sama besarlah nilai pahalanya dengan orang yang ada RM100, dia infak RM10. Sama besar. Walaupun RM10 je, walaupun RM10, pahala dia sama besar dengan orang infak RM1,000 tadi. Dia tengok berapa banyak yang dia ada. Nisbah lah, tengok nisbah. Okey lah, dia tak ada duit, gaji pun tak dapat lagi, tapi akan dapat lah gaji tu, tapi gaji tak dapat lagi. Dia ada lah RM10 dalam poket dia untuk dia belanja 3 hari, lepas tu baru dapat gaji. Ada RM10 dia. Dia bagi RM1, besar tu. RM1 daripada RM10 tu, 10% daripada harta. Sama besar dengan orang ada RM1,000,000, infak RM100,000. Dia cuma bagi RM10 dah. Gitulah. Kita jangan ingat infak-infak ni, ataupun kalau orang Melayu panggil sedekah, sebenarnya dia tak sama. Sedekah lain, zakatlah zakat wajib. Sedekah, hadiah, infak, dia beza. Infak ni secara umum, dia menginfakkan, dia menafkahkan sebahagian daripada harta dia menafkahkan. Tak wajib, sunat, dia menafkahkan sebahagian daripada harta dia secara umum. Kalau sedekah, dia lebih kepada beri kepada orang yang miskin, iaitu orang yang dapat tapi tak cukup untuk perbelanjaan dia dan tanggungan dia. Dia panggil, dan tak cukup tu adalah tak sampai separuh yang tak cukup tu. Tak sampai, dia panggil sedekah dekat orang miskin, iaitu tak sampai separuh daripada orang miskin ni dapat pendapatan
Yang dia ada, dia belanjakan separuh ataupun 70% dia yang cukup. Tak cukup lagi 30% hang itu. Maka dia ni nama miskin. Jika dia cuma dapat pendapatan dia untuk diri dia dan tanggungan dia tak sampai separuh cukup. Katalah 40% je cukup. 60% lagi tak cukup. Dia panggil fakir. Tu beza fakir dengan miskin. Fakir orang yang mendapat pendapatan, orang yang dia ada pendapatan lah, dia dapat pendapatan yang mana pendapatannya tak cukup untuk perbelanjaan dia, keperluan lah yang wajib-wajib, keperluan dia dan keperluan tanggungan dia sebanyak separuh ataupun kurang dari separuh, yang tak cukup. Separuh cukup daripada pendapatan dia, tak cukup separuh, atau tak cukup lagi 40%, tak cukup lagi 30%, tak cukup lagi 10%. Gitu. Tak cukup. Jadi kalau macam tu namanya miskin. Kalau kita bagi kat dia namanya sedekah. Kalaulah pendapatan dia tak cukup lebih separuh, maka dia panggil fakir. Dan kita bagi kat dia pun istilah yang dipanggil sedekah juga. Tapi orang tu namanya fakir. Tu beza dia. Itu sedekah dekat orang miskin. Tapi bukan orang miskin. Kalau orang tu bukan orang miskin, dia tak panggil sedekah, dia panggil hadiah. Atau juga secara umum kita boleh panggil infak pun boleh, nafkah yang sunat. Bukannya kita panggil sedekah, tapi orang Melayu dia akan panggil sedekah juga. Kan orang Melayu kan dia panggil sedekah juga. Apabila kita bagi je, nak ambil lah ni, saya sedekah. Dia bukan sedekah sebenarnya. Bukan sedekah. Sedekah adalah beri kepada fakir atau miskin dengan dhabit tadi, iaitu dia ada pekerjaan, ada pendapatan, tapi pendapatan dia hanya cukup separuh saja. Maka namanya miskin, namanya sedekah. Atau pendapatan dia hanya tak cukup, separuh pun tak cukup, maka dia panggil fakir. Tapi kalau bagi dengan orang yang cukup, dia panggil hibah. Ataupun boleh juga dipanggil infak secara umum. Okey. Itu sikit berkaitan dengan mereka yang menginfakkan harta mereka. Mereka yang menginfakkan harta mereka malam dan siang, tersembunyi atau nyata, maka bagi mereka itu pahala pada Tuhan mereka, tiada ketakutan atas mereka itu, dan tiada mereka itu duka cita. Itulah orang yang sebenar-benar sedekah. Orang yang sebenar-benar bersedekah, itulah dia, iaitu orang yang sama ada dia menginfakkan hartanya siang atau malam, tak kira sembunyi atau nyata. Jika dia mampu menahan godaan hati dia, godaan syaitan untuk dia belagak ke apa, dia boleh tahan, dia boleh tepis, maka orang macam ni dia boleh untuk menginfakkan harta dia je, untuk bersedekahkan harta dia, sama ada secara terbuka walaupun panggil ramai-ramai orang. Oh, saya nak sedekah ni, boleh, tapi kena kumpulkan semua orang kampung. Lepas tu pula saya nak cek besar, saya tak nak cek kecil. Kita tak boleh kata dia tidak ikhlas. Ikhlas tu dekat hati. Tapi kalau kita tahu, aku kalau macam ni memang kembang, memang melambung, melayang, rasa macam naik macam tak jejak bumi, rasa gitu aja. Kalau macam tu, kita sorok-sorok. Kita tahulah diri kita macam mana. Ada orang cakap, apa benda nak infak pakai cek besar-besar. Bukan cek besar-besar tu, kalau bawa pergi bank tak laku. Tapi buat apa? Takat gambar, masuk Facebook, masuk TikTok, masuk media sosial. Maknanya tak ikhlas tu. Oh, tak boleh kata gitu. Tak boleh. Sebab kadang-kadang orang buat tu ada niat.
niat dia nak memberi galakan pada orang lain. Macam datang masjid, kereta mahal kita ada kereta mahal, kereta sederhana, kereta murah. Kereta murah tu Kelisa ke, kereta murah. Kereta sederhana, kita ada kereta sederhana Mitsubishi ke apa. Kita ada kereta mahal, Ferrari ke apa. Tengok okey. Datang masjid, kalau dekat-dekat naik Kelisa lah. Tapi ada orang datang masjid yang paling mahal. Kita tak boleh kata belagak lah tu, nak tunjuk lah dia ada kereta Ferrari. Sebab paling mahal. Padahal rumah dia dekat aja. Dekat tu maksud dekat je. Tak perlu nak start Ferrari dia. Naik Kelisa dia pun okey dah. Nak tunjuk lah? Tidak. Tak. Sebab apa? Banyak tujuan kita bawa. Kita menunjukkan harta kita tu banyak tujuan. Bukan semata-mata nak belagak saja. Kalau lah kereta mahal-mahal semua dekat depan masjid, yang ada kereta paling mahal semua bawa. Bukan bawa motor. Ini bukan kita salah ni. Tujuan tu tak boleh kata belagak. Semua pakat bawa kereta yang paling mahal ada. Yang mampu dia beli, dia tak simpan rumah. Dia bawa pergi masjid. Kalau berderet, kalau orang yang naik agak-agak Myvi tu, special edition, baru Myvi special edition je, agak-agak dia malu tak kalau dia tak datang masjid? Ferrari datang masjid sembahyang subuh. Aku baru Myvi, sibuk nak bayar Myvi kerja siang malam, sibuk nak bayar Myvi, dah tak datang masjid. Ferrari datang masjid. Itu lah. Tu tujuan dia. Kalau tujuan macam tu tak ada masalah. Itu bukan belagak. Sebab tu kita tak boleh secara umum. Jadi kenapa dia infak berapa, 100,000, 200,000, panggil orang ramai, buat cek takat gambar? Dia nak memberi galakan kepada orang lain, boleh jadi. Boleh jadi. Bila orang tengok, Allah, hebatlah, banyak dia boleh infak. Sebab tu kita ni, bila ada harta ni, janganlah kita infak dengan kita tengok orang tu. Maka kita kata, oh tak apalah, aku ada sikit cara sikit, banyak cara banyak. Tak ada. Tidak ada dalam sejarah, ingat ni, tidak ada dalam sejarah orang yang infakkan hartanya lepas tu papa ke dana. Tak ada. Malah makin kaya itu terbukti. Makin kaya terbukti. Kerana apa? Malaikat akan mendoakan orang yang menginfakkan sebahagian daripada harta dia. Tak kisahlah style mana dia infak. Style bagi kat anak yatim. Ada orang ada style infak buat masjid kan. Ada macam-macam style orang. Macam-macam. Tak kira lah. Janji menginfakkan, mengeluarkan harta dia bukan untuk dia, untuk orang. Maka malaikat mendoakan supaya ditambah. Nanti ada di bawah ni. Supaya ditambah. Kerana itulah tidak ada berlaku dalam sejarah dunia orang yang menginfakkan hartanya lepas tu papa ke dana. Walaupun yang diinfak tu orang kafir sekalipun. Pada orang kafir tu, walaupun. Mari kita baca. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya berkata ia, aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, jangan kamu tolak akan orang minta. Kalau orang minta, jangan tolak. Dan jikalau ada ia kafir sekalipun, Nabi pesan, kalau orang minta jangan tolak. Habis kalau tak tolak, kalau dia minta, nak minta banyak-banyak, minta 1,000, jangan tolak. Nabi tak bagi tolak. Bukan. Maksud jangan tolak, tak boleh bagi yang dia minta, bagi kurang. Kita kadang-kadang ada orang minta untuk dia lah. Minta untuk dia. Kita tak mampu nak bagi. Tak mampu tu bukan tak mampu tak ada. Minta Allah, aku tak ada duit. Padahal duit berlambak. Nipu tak? Tak ada duit nak bagi ke dia. Duit nak buat benda lain berlambak. Habis tak ada duit nak bayar rumah macam mana, nak bayar kereta macam mana, nak makan macam mana. Malah tak ada duit. Bukan dia tak ada duit, aku tak ada duit nak bagi engkau. Tak ada peruntukan itu. Jadi bila dia minta, kita tak ada duit. Dia minta 1,000, kita ada duit, bagi RM1. Sebab itu je kita mampu. Bagi RM10, bagi RM20, tengoklah, bagi RM100. Malah kalau orang nak pinjam sekalipun, jangan hampakan orang.
Jangan hampakan. Dia nak pinjam sekalipun, aku nak pinjam lah, kalau boleh nak pinjam, tak banyak lah, dalam 30,000 ke. Suka hati dia. Macam ni lah, minta maaf lah, aku kalau nak bagi 30,000 memang tak ada lah. Tapi ni ambil 100, ni bukan pinjam, aku ambil je lah. Ambil je lah 100. Mampu yang mana kita mampu lah. Ataupun ambil lah RM10. Tu je kita mampu, nak macam mana? Takkan ada 300 nak bagi 300. Aku pun ada 200-300 je ni, tak apalah, RM10 ni ambil lah. Kau datang sini pun boleh buat minum-minum. Mesti bagi. Jangan menghampakan harapan orang. Dengan kita tidak menghampakan harapan orang, walaupun apa yang dia nak tu kita tak boleh bagi, kita bagi juga sikit. Bagi juga sikit. Yang kita mampu, maka apa doa-doa kita, Allah tak akan nak hampakan harapan. Banyak harapan kita. Harapan kita macam-macam yang tak termakbul. Maka dengan kita tidak menghampakan harapan orang, Allah tak akan hampakan harapan kita. Walaupun orang tu kafir sekalipun. Kecuali saya pernah baru ni ke bila, saya tak ingat, awal tahun hari tu kot, di sini di Kuantan, dia datang nak buat kutipan orang kafir lah. Kita ingat nak ambil RM1.2 lah nak masuk, tabung dia. Bila tengok macam tu, buat kuil. Tapi ada ayat dia lain sikit lah, macam mana tah, rumah ibadah ke, macam tu lah ayat dia. Tapi kita tengok balik benda tu, lah nak buat kuil, tak boleh. Pandai dia. Kalau dia kata untuk rumah orang-orang tua, orang ni, orang kafir ni, dia suka bab tu. Dia walaupun dia kafir, tapi dalam bab apa dia panggil? Dalam bab orang tua, dia ambil peduli. Apa dia panggil? Kebajikan. Kebajikan. Dia bukan ambil peduli kebajikan orang tua, binatang pun dia. Yang kata lah kucing kena dega, anjing kena dega, apa kena dega, diorang yang ke depan tau. Suruh buat akta ke, tangkap ke apa, diorang buat kalau datang sepanduk ke. Diorang buat kebajikan ni lain macam sikit. Orang-orang tua kan, alam sekitar, kebajikan alam sekitar, maksudnya pencemaran ke apa, diorang ke depan. Kalau tengok, diorang ke depan. Sepatut tu kita orang Islam yang ke depan. Sebab itu ada dalam agama kita. Diorang ke depan dalam bab tu. Kalau tengok untuk orang-orang tua, masuklah RM1.2, lebih sikit RM10. Walaupun untuk orang kafir, Okay. Bila saya jeling, Allah, kita dah masuk seluk poket dah. Allah ada apa, saya nampak pacak-pacak gitu. Apa benda pacak-pacak macam tu? Pati balik. Loh, pembinaan rumah ibadah. Dia kata, dia sebutkan mulut dia untuk orang-orang tua. Rupanya kat rumah ibadah tu, kuil tu ada penjagaan orang tua ke macam tu lah kot. Tak boleh, yang tu tak boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berbantu-bantulah perkara kebajikan dan takwa, jangan berbantu-bantu perkara dosa dan permusuhan. Tak boleh. Haram. Walaupun orang kafir sekalipun. Malah sebenarnya orang kafir lagi perlu buat baik, sebab supaya mudah-mudahan dengan cara tu tertarik dia dengan Islam. Okay. Nabi kata walaupun orang kafir sekalipun. Maka berkata seorang lelaki daripada sahabat radhiyallahu anhum, sahabat ada waktu tu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dan bagi kami bahawasanya kami sedekah dengan sesuatu daripada harta kami kepada kufar. Nak habiskan harta kami dengan orang kafir. Orang kafir tu tak sembah Allah. Sebelum tu bila sebut kufar, kafir zimmi, kafir harbi tak boleh. Takut-takut ni pula. Kafir harbi ni orang kafir yang dia memusuhi orang Islam. Yang mana kalau dia tengok orang Islam, dia nak khianat lah, nak bunuh dan sebagainya, nak khianat. Dia memang benci orang Islam. Dia panggil harbi. Ataupun dia memerangi orang Islam, dia panggil harbi. Yang tu tak boleh. Ini kafir zimmi. Kafir orang biasa, dia tak ada memusuhi pun orang Islam. Okay. Sahabat tanya, walaupun tu orang kafir, dia tak sembah Allah. Maka sabda Nabi, bahkan ialah bahawasanya mereka itu daripada makhluk Allah Ta'ala.
Mereka daripada makhluk Allah juga. Dan bahawasanya sedekah sesungguhnya jatuh ia pada tangan kudrah Tuhan yang Rahman. Iaitu dia kata Allah, kita biasa baca Bismillahirrahmanirrahim, biasa kita baca Ar-Rahmanirrahim, biasa kita baca. Apa beza pengasih penyayang? Bukan pengasih penyayang. Ar-Rahman ni, ulama kata Allah yang bersifat Rahman tak sama dengan Rahim. Rahman ni adalah Allah memberi rezeki, Allah memberi rahmatnya, kebaikan kepada semua makhluk dia. Binatang, manusia, jin, kafir, Islam, orang yang buat taat, orang yang buat maksiat, semua Allah bagi. Yang orang-orang kafir yang jadi jutawan, malah orang yang terkaya di Malaysia bukan orang Islam. 10 orang terkaya di Malaysia adalah orang kafir. Siapa bagi tu? Allah bagi. Allah bagi. Allah yang bersifat Rahman memberi kebaikan, kebajikan, rezeki kepada semua makhluknya, sama ada binatang, tumbuhan, manusia, jin, kafir, Islam, maksiat, taat, semua Allah bagi. Tapi Ar-Rahim, Allah yang bersifat Rahim hanya bagi dekat orang yang beriman aja, iaitu di akhirat nanti. Di akhirat nanti Allah akan memberi kita sebagai orang Islam yang beriman macam-macam. Memberi kita rahmatnya, tapi di akhirat. Dia tak panggil rahmat, dia panggil Rahim. Kalau bahasa Melayu panggil rahmat lah juga. Jadi orang kafir dia tak dapat rahim di atas dunia, dia hanya dapat rahmat. Oleh kerana Allah pun secara keseluruhan, maka kita dituntut untuk begitu juga membuat baik, sama ada pada orang Islam dan bukan Islam. Antara cara buat baik adalah infak harta. Saya pernah jumpa orang kafir buat masjid, infak untuk masjid, dah banyak kali, saya rasa 5-6 kali. Orang kafir orang buat masjid, tapi tetap kafir juga. Dia buat masjid dan dia buat juga kuil dia, dia buat juga gereja dia, tapi untuk masjid dia bagi. Dia mau buat masjid lah, mau sembah Tuhan Allah saja. Saya bagi 100,000. 100,000. Orang Islam yang ada sejuta tu bagi 10,000 je. Dia tak tahu lah ada banyak mana. 1,000 bagi. Mau orang baik, dia kata ini semua orang sembah Tuhan Allah ni, semua orang baik. Kita Malaysia ni mesti ada orang baik. Tapi salah ni, dia kata orang yang sembah tokong pun baik, orang yang sembah Tuhan Allah pun baik, semua baik. Itu silap dia, tak apalah. Semua baik, semua agama baik. Janji ikut agama masing-masing, semua akan jadi baik, dia kata. Jadi orang nak buat baik ni, bantu lah. Saya pernah. Kita tak boleh. Kita tak boleh menginfakkan harta kita untuk rumah ibadah ataupun untuk mereka beribadah. Kita bantu buat berhala dia ke. Malah walaupun kita kontraktor, kita tukar simen pun tak boleh. Kita tukang pandai bancu simen lah. Dia kata dia nak buat berhala dia tinggi 10 kaki, ada tangan, ada gini-gini, ni rupa Tuhan dia lah berhala. Bagi quotation, tak boleh. Walaupun kita bisnes, tak boleh juga. Berkaitan dengan ibadah orang kafir, kita tak boleh masuk campur, tak boleh. Saya tengok memang Allah. Dan betul dia kaya, dia infak tu makin kaya, infak makin kaya, infak makin kaya, tak miskin pun. Lepas dia infak, dia bagi dekat masjid 100,000, dia tukar kereta lepas tu. Saya tak ingat kereta apa, kereta lagi besar dia tukar, tak miskin pun. Itu orang tak sembah Allah, orang sembah berhala. Infak
makin infak, kita panggil infak lah, dia menyumbang lah. Infak bunyi macam ni pula. Dia menyumbang. Bila dia menyumbang, Allah bagi balas. Sebab tu saya sebut tadi, tidak ada dalam sejarah sejak Nabi Adam orang yang infak lepas tu apa-apa kedana. Tak ada dalam sejarah. Sama ada dia bagi itu kepada orang Islam ataupun orang kafir, tak ada dalam sejarah. Lagi dia bagi, lagi dia kaya. Sebab tu dalam masalah ni, saya pernah bincang dengan kawan-kawan dululah. Dalam masalah ni, orang kafir lebih percaya daripada orang Islam. Dalam masalah, dengan kita menginfakkan sebahagian daripada harta kita, maka dengan sebab itu Allah akan, atau Tuhan akan ganti pula yang lebih baik. Kita percaya tak? Kita percayalah Nabi yang bagi tahu. Okey, Quran pun bagi tahu. Tapi kita betul-betul percaya dengan rasa tak? Ke kita percaya aje? Percaya kat mulut. Kita percaya kat mulut aja. Susah. Okeylah, kalau ada 1 juta, berani tak buat keluar 100,000? Zakat ada 1 juta, zakat 2.5%. Yang wajib 25,000 pun berapa ramai tak bayar. Dia ada 1 juta, baru dapat capital SP, ada 1 juta. Lepas tu, lepas dapat capital SP, tak wajib bayar lagi. Sebab bila umur 55 tu, barulah cukup sempurna milik, maka kena tunggu setahun. Tapi ada orang bayar awal-awal, tak apalah. Nak bayar awal pun. Tapi sebenarnya tak wajib lagi. Capital SP boleh ambil je, dibenarkan untuk ambil je. Tak wajib bayar terus. Tak. Kena tunggu setahun. Haul. Lepas cukup setahun, duit tu tak bergerak pun. Duit dalam bank ni berlambak dah, duit capital SP biar dalam tu makan dividen dia kata. Kalau 1 juta dividen berapa puluh ribu kat tu. Berapa 30,000 kot kan. Setahun. Makan duit tu ajalah. Maka tak bergeraklah 1 juta dia. Dah setahun. Maka dia wajib bayar zakat ni, yang wajib 25,000, 2.5%. Ramai tak bayar. Daripada aku bayar bagi zakat ni, baik aku dia mula baik aku pergi jalan luar negara, baik itu baik ini. Tak ada orang, susah nak bagi. Memanglah kalau ada 100,000, tak berat nak bagi 2.500 ringgit, tak berat. Ada 100,000, 2.5%, 2.500, tak berat. Tapi kalau ada 1 juta, berat. Itu yang wajib. Kalaulah tak bayar, kita baca sebelum ni kan, bulan lepas kan, jadi kala jengking, ular mari belit dalam kubur. Siapa kau wahai ular? Kenapa kau nak belit aku? Orang dalam kubur kata, aku ni harta kau yang kau tak bayar zakat, yang wajib. Pun orang tak bayar. Ini kan pula yang sunat. Lagilah. Bukan senang. Kadang-kadang orang lagi banyak duit, lagi susah nak keluar. Bukan senang. Walaupun Nabi sebut tak ada berlaku dalam sejarah orang yang menginfakkan, lepas dia infak dia apa-apa ke dana, tak ada. Kita percaya, kita katakan mulut, tapi kita nak amal tu tak boleh sebab kita tak ada rasa. Dalam masalah ni, menginfakkan sebagai harta, maka Allah akan balas. Orang kafir lagi percaya. Orang kafir lagi percaya. Maknanya dia try, dia cuba. Dia biasa orang kafir menega, katalah dia menega. Dia menega. Hari ni dia panggil apa? Early bird dia panggil. Tak, orang kafir dia panggil early bird, tak silap. Saya tak lupa ada istilah tu panggil. Maksudnya yang mula-mula ni dia macam bagi diskaun. Dia jual juga, tapi dia bagi diskaun tu macam sedekah lah bagi dia. Dia suka buat benda tu, dia try. Okey, hari ni buka kedai. Datang orang. Orang tu apa ke? Berapa harga? Jualan nak jual ni. Tak tahulah, repair kereta ke, repair motor ke apa ke, RM100. Tak apalah, you first. Apa benda tah dia sebut, ada ong tak ada ong, dia sebut lah, dia pasal lah. Yang penting dia nak sedekah ni, nak sedekah. You bayar RM30 sudah. Orang pertama. Ini baru buka bil dia kata, ini baru buka bil no problem, RM30. Mungkin RM30 tu modal je, dia ambil modal. Tak kira lah. Yang penting sepatut 100, dia kata 30. Kadang-kadang orang lalu, orang susah lalu, datang, dia baru buka kedai. Terus dia bagi.
Lepas tu dia tengok hari tu macam mana rezeki dia, sama tak dengan semalam? Bertambah lah. Diorang terus praktikal, bertambah sikit lah. Biasa collection satu hari 2,000, tak tahu, saya buat cerita je, 2,000 tiba-tiba jadi 2,300. Sebab dia bagi tadi RM50 dekat orang tu ke, kat orang susah ke, kat orang minta sedekah ke, dia bagi diskaun ke dengan niat dia sedekah. Esok tu dia buat lain pula, lagi banyak. Hari tu masuk lagi banyak. Lepas beberapa kali, dalam hati dia percaya, kepercayaan dia bahawasanya dengan menginfakkan harta, Tuhan, dia kata Tuhan dia lah, dia punya pasal lah, Tuhan akan balas lagi lebih. Dia lebih percaya daripada orang Islam dari sudut kepercayaan. Sedangkan dalam agama dia mana ada? Dalam agama dia secara umum buat baik dengan semua orang. Itu aja dalam agama dia. Agama kita aja, kau infak sebahagian harta engkau, Allah akan tambah lebih baik. Tapi boleh buat? Tak semua orang boleh buat. Harta ni Allah tak boleh buat. Tu ada guru-guru kita, dia pandai lah. Dia kata orang lelaki ni dia lemah dengan 3 apa dia? Tahta, dia lemah dengan 3 ta. Tahta, harta, wanita. Tahta, harta, wanita. 3. Memang lemah, susah. Hanya orang yang terpilih je yang mampu mengeluarkan sebahagian daripada harta dia. Aku kerja penat-penat, takkanlah nak bagi orang. Allah tambah. Sedaplah kau cakap Allah tambah, engkau lah bagi. Dia cakap engkau lah bagi, kalau betul Allah tambah. Susah, kata tak senang benda ni, susah. Harta ni susah. Tapi tu lah, tidak ada berlaku dalam sejarah orang yang menginfakkan hartanya lepas tu miskin. Tak berlaku. Dan sabda lagi Nabi SAW, tiada daripada seorang lelaki bersedekah pada satu hari dan pada satu malam, pada satu hari atau satu malam, melainkan dipelihara dia oleh Allah daripada mati larah. Mati larah ni apa? Yakni digigit binatang, atau mati hadmah, yakni mati dengan runtuh rumah atau mati terkejut. Ada sebagian ulama kata hadis ni memberitahu jika dia sedekah hari tu, dia infakkan sebahagian di hari tu, maka dia akan terhindar daripada mati digigit binatang, mati ditimpa apa-apalah, mati kena timpa, ataupun mati terkejut. Mati terkejut termasuk aksiden. Mati terkejut ni maksudnya bukan terkejut baru betul mati, bukan, tiba-tiba mati. Saya ingat masa tahun 80-an, saya sejak 80-an baru saya ingat. Saya dah ingat 90-an jarang orang mati terkejut. Bukan tiba-tiba mati lah. Mati terkejut ni ada dua makna lah, kita tukar. Jarang orang mati tiba-tiba. Nak cari tu setahun sekali pun payah. Mati tiba-tiba. Semalam dia minum teh tarik dengan aku, hari ni mati. Jarang sangat. Semalam baru elok datang kerja, hari ni mati. Kadang-kadang mati itu sebab aksiden. Kadang-kadang mati itu tiba-tiba mati. Kadang-kadang mati itu rupanya dia ada penyakit, tapi penyakit dia taklah sampai mati, tapi tiba-tiba sebab penyakit itu mati juga. Mati yang tidak disangka. Ya. Kebanyakan dulu, saya tanya pula orang-orang tua-tua, sama juga dia cakap. Kebanyakan dulu-dulu semua sakit dulu berbulan, 3 bulan, kesihatan makin merosot, sehinggalah 3 bulan mati. Kadang-kadang cucu dah menyampah, apa taknya, kejap-kejap balik, wan sakit balik,
Wan dah macam tak lama tu, balik. Tak mati-mati orang tua. Cucu anak-anak, aduh, bila nak mati? Sampai macam tu, saya nak beritahu apa? Lamanya sakit, maka anak cucu boleh bersedia. Yang menangis, tiba-tiba tu. Isteri menangis tiba-tiba, suami menangis tiba-tiba. Anak menangis tiba-tiba. Menangis meraung. Sebab elok-elok tiba-tiba mati. Jarang berlaku dulu. Sekarang sangat banyak. Sangat banyak. Setahun boleh jumpa 10 kali. Elok-elok mati tiba-tiba. Okay. Bagi orang yang sedekah pada hari itu, maka Allah kata dia akan terelak daripada mati terkejut tadi. Maknanya mudah kata, orang yang sedekah, matinya nanti orang lain akan bersedia dengan kematian dia. Bersedia macam mana? Bersedia dengan dia semakin sakit, dan dia sendiri pun bersedia. Aku ni macam tak lama dah sakit, tak boleh bangun dah. Lepas tu tak lalu makan. Lepas bulan makan pula kena blender dah. Lepas 2 bulan tak boleh telan dah makanan pepejal, kena minum susu aja. Bulan keempat minum susu masuk ke hidung. Bulan kelima meninggal. Mati macam ni. Mati yang boleh bersedia. Dia boleh bersedia, keluarga pun boleh sedia. Kalaulah dia kata aku ni macam tak boleh nak sebut apa, dia mengucap siap-siap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu tak bercakap lah. Sakit, kelik. Selang 2 bulan mati, tapi kalimah terakhir dia adalah la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Dia boleh bersedia. Anak-anak boleh bersedia, isteri boleh bersedia. Tak terkejut. Tiba-tiba mati terkejut. Cuba bayangkan kita hari ni hidup, sekejap lagi mati. Uish. Kita terkejut. Anak-anak terkejut, semua terkejut. Macam mana nak elak? Sedekah. Atau mati dipatuk ular, mati kena kala jengking, mati macam itulah. Digigit binatang. Mati digigit binatang. Pada hari itu. Ataupun mati ditimpa runtuh rumah, ditimpa bangunan. Dapat terelak dengan banyaknya menginfakkan harta dia. Riwayat daripada Abi Darda. Riwayat daripada Abi Darda, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, tiada naik matahari melainkan dibangkitkan di tepinya 2 malaikat menyeru keduanya dan mendengar oleh segala isi bumi melainkan jin dan manusia. Setiap hari naik matahari. Mana sekarang ni, masa waktu sekarang. Waktu naik matahari. Sekarang ni mesti setiap hari kecuali kiamat. Kecuali nak kiamat. Setiap hari ada 2 malaikat. Waktu sekarang macam ni, lebih-lebih lagi time hujan macam ni. Malaikat turun time hujan. Okey. Ada malaikat, 2 malaikat akan menyeru dekat orang yang hidup. Menyeru apa? Semua dengar. Yang tak dengar manusia dengan jin. Yang lain semua dengar. Binatang dengar, tumbuhan dengar, semua dengar. Yang tak dengar manusia dengan jin. Apa malaikat tu cakap? Marilah kamu kepada Tuhan kamu. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Maka bahawasanya barang yang sedikit dan memada ia terlebih baik daripada barang yang banyak yang melalaikan daripada Tuhan. Mudah kata sekarang, miskin, sedikit dan memada. Dia taklah senang, dia miskin, tapi dia cukup apa yang ada. Dan dia dengan kemiskinan dia tadi, dia boleh datang masjid, boleh buat ibadah, tapi miskin. Berbanding dengan terlebih baik daripada banyak kaya lah, yang melalaikan daripada Tuhannya. Sebab banyak itulah dia lalai. Sebab banyak itulah projek besar sangat tak boleh datang masjid, tak boleh belajar, tak boleh masuk majlis ilmu. Sebab banyak tadi. Maka banyak dia tadi tu tak ada berkat. Banyak harta yang berkat, dengan hartanya dapat banyak buat kebajikan, benda baik. Maka itu maknanya harta tu berkat. Itu
Itu maknanya harta berkat. Kalau harta banyak tapi dengan hartanya tak dapat buat kebajikan, hari-hari duduk tengok nombor. Zaman sekarang tengok nombor lah. Tengok nombor sekarang. Buka Maybank to you. Wah, banyak. Buka apa, KWSP, KWSP kot, yang boleh check online tu lah. Tengok, wah, banyak. Esok buka lagi. Ada orang nyakit gitu. Hari-hari tengok. Lepas tu cukup sebulan bertambah. Allah. Kerja tengok. Kalau kurang je dia susah hati. Ada orang gitu. Dan dengan harta tadi tidak menyebabkan dia jadi lebih baik pun. Harta dia tidak membawa dia menjadi lebih baik. Maka harta tak berkat. Lebih baik miskin, tapi cukup apa yang ada. Boleh buat semua perkara. Boleh masuk majlis ilmu, boleh sembahyang berjemaah, boleh sedekah sikit-sikit, RM1, RM2, tapi semua boleh buat. Daripada kaya, tapi dengan kaya tu melalaikan dia. Ramai orang kaya. Saya ada kenal 2-3 orang, masa tak ada duit selalu ada, baik sangat. Bila ada duit, dia tak boleh datang masjid surau dah, majlis ilmu tak boleh datang, tapi dia masih lagi sembahyang lah. Saya tanya dia, lepas tu masa tu saya jumpa dia masa dia dah berumah lah. Saya ingat umur 50 kot, selalu datang. Lepas tu saya jumpa balik, selalu datang masjid jemaah kami lah. Banyak infak kat masjid, masuk tabur masjid apa semua. Kemudian saya jumpa balik, lepas tu dia hilang kejap, 3-4 tahun. Saya jumpa balik masa tu selang umur dia lebih kurang 60 lebih tak, masa jumpa balik. Dia kata kat dia rindu waktu dulu. Saya kata, rindu buat apa? Boleh jadikanlah waktu dulu tu sekarang. Tak boleh. Waktu dulu, waktu tengah bisnes dia down, bankrupt. Bila waktu bankrupt, dia boleh datang masjid, dia boleh infak. Infak dia tak banyak, RM10, RM20 je, RM100, RM200 je. Kemudian dia ada kawan-kawan yang ni, kawan-kawan dia kata, jom kita buat bisnes baru, berjaya. Tak boleh dah jadi macam dulu. Dia kata, sekarang ni sekarang ni betul, dia kata, senang, jauh senang daripada dulu. Tapi aku rindu masa zaman kejatuhan. Boleh duduk majlis ilmu, boleh belajar dengan ustaz, dia kata, tapi sekarang tak boleh. Tak boleh apa belajar lah, sekarang baru 63, 64 umur. Cakap je, tapi tak boleh. Time-time tertentu, call, jom, ada benda baru kita nak cerita. Ada bincang, kena pergi pejabat, kena pergi sini. Cakap boleh, nak. Tapi lalu dekat masjid, tengok aja, tak boleh singgah. Tak ada kekuatan nak singgah. Dia kata dia rindu dulu. Dia kata, kalau katakanlah dia tak dapat projek, macam mana? Dia kata, kalau sekarang dia kata, kalau tak dapat projek hari tu yang menyebabkan dia berjaya balik tu, lagi baguslah dia kata. Cakap boleh cakap dari sudut akal, buat tak boleh juga. Kalau macam tu kau infak semua harta kau jadi miskin balik. Tak boleh. Dia kena jadi papa kedana balik lah, bankrupt balik, kena tipu dengan kawan dia songlat duit. Baru mungkin dia jadi baik balik. Dipaksa untuk miskin. Kalau dia kata, tak apalah, aku nak jadi susah dulu, infak harta aku semua, tak mampu nak buat. Tapi dia rindu zaman-zaman tu, dia kata. Kau apa dah? Okey. Dan dua malaikat menyeru keduanya, hai Tuhanku, segerakan olehmu bagi orang yang menafkahkan hartanya akan gantinya. Malaikat doa yang saya sebut tadi. Setiap hari pagi waktu macam ni, malaikat akan doa, ya Allah, ya Tuhanku, sesiapa yang menginfakkan harta dia pada hari ini, kau gantikanlah dia dengan segera. Malaikat doa, malaikat tak buat maksiat. Bila tak buat maksiat, doa dia Allah makbul. Sebab tu kadang-kadang kita minta tok guru kan, doakan kan. Doalah sendiri. Apa sal pula nak suruh orang doa sendiri lah. Bukan kena bayar pun, free je doa. Tak adalah. Sebab dia menganggap dia banyak dosa, tok guru tu kurang sikit dosa. Jadi nak ambil berkat. Yang ini bukan tok guru tau. Tok guru pernah juga buat dosa. Ini malaikat yang tak pernah buat dosa. Ya Allah, segerakan siapa yang menginfakkan hartanya, segerakan dengan ganti yang lebih baik. Kemudian malaikat juga doa, dan segera olehmu bagi orang yang memegang, yakni menegah daripada menafkahkan hartanya, itu akan binasanya. Siapa yang sibuk kedekut tak hidup masin ni, tak nak menginfakkan hartanya,
maka engkau segerakan binasakan harta dia. Maksudnya, biarlah rugi, biarlah bisnes dia rugi dengan segera. Malaikat doa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tamna'u mas'alatas su'. Bermula sedekah itu menegah ia akan kelakuan mati yang jahat seperti terbakar api atau tenggelam air. Ini lagi. Sesiapa yang bersedekah, mati dia bukan mati kerana terbakar ataupun mati lemas. Itu dapat dihindari daripada mati terbakar atau mati lemas. Sebab mati terbakar ni sakit. Mati kena pancung dengan mati terbakar, tak sakit mati kena pancung lagi. Mati kena pancung, cep. Mana ada sakit sangat? Tak sempat sakit. Signal sakit tak sempat hantar dekat otak, dah terputus. Tapi mati terbakar, berapa minit terbakar mati? 10 minit tau. 15 minit. Guru. Oh. Berapa minit tau? 15 minit sakit baru mati. Kalau mati kena pancung, kejap. Mati tenggelam, berapa minit? 5 minit kan? Sakit. Tak tahulah berapa minit. Tahan nafas dulu. Tak tahulah berapa minit. Tapi sakit dulu sebelum mati. Tapi kalau mati kena pancung, mana ada? Cuk, mati. Mati memang sakit, tapi tidak ada kesakitan tambahan. Mati kena bakar, mati terbakar. Mati memang sakit, tapi ada kesakitan tambahan, iaitu kena bakar sebelum mati. Maka siapa yang menginfakkan, maka dia terhindar daripada mati terbakar atau mati lemas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sadaqatu sirri tudfi'u ghadabal rabbi. Bermula sedekah yang tersembunyi itu memadamkan akan murka Tuhan. Orang yang banyak buat dosa, maka banyakkan infak, maka dia memadamkan kemurkaan Allah. Antara tanda nak minta ampun adalah banyak sedekah. Wa sadaqatul alaniyati junnatun minan nar. Dan sedekah yang nyata itu dinding daripada api neraka. Sesiapa dapat sedekah tapi secara zahir semua orang tahu, tapi dalam keadaan dia boleh ikhlas, maka itu adalah pendinding daripada api neraka. Jadi kalau boleh sedekah secara terbuka, silakan. Dengan syaratlah dia boleh jaga. Jika dia boleh jaga hati dia, dia sedekah secara terbuka, dia boleh jaga hati dia ikhlas lillahi ta'ala, itu adalah pendinding daripada api neraka. Seperti riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya berkata, ya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada daripada seorang hamba yang memberi akan orang yang meminta akan sesuatu, dan jikalau satu suap makanan sekalipun, melainkan menolak Allah Ta'ala daripadanya akan nikmah, yakni seksanya. Seorang hamba tu apabila suka menginfakkan, walaupun sebiji buah tamar, sesuap nasi sekalipun, maka bagi orang macam ni, dia akan tertolak, tertegah daripada mendapat nikmah. Ni'mah, Melayu kata nikmat lah. Nikmah lawan daripada nikmat. Ain dengan qaf aja. Ini nikmah. Dia terhindar daripada nikmah. Nikmah Allah. Jadi kita nak nikmah, kita tak nak nikmah. Jadi senang je. Ain yang kita nak, qaf yang kita tak nak. Iaitu kemurkaan Allah. Habis. Cukuplah. Masuk akan datang 10 perkara terpuji terkandung dalam sedekah. Dalam sedekah tu ada 10 perkara yang terpuji. Tangguh dulu, kita sambut akan datang tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lilladzina amanu wa amilus solihati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Saya tak ada ini. Mama.
Hujan lebat hari ni. Pagi-pagi hujan lebat. Sejuk ke?